Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina ala rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala asy-syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi kita sambung lagi kenaan dengan perkongsian kita berkenaan dengan kitab Khulasah Manhajul Abidin ataupun ringkasan daripada kitab Manhajul Abidin. Maka pada perkongsian telah lepas kita telah berkongsi berkenaan dengan jenis-jenis ataupun bahagian-bahagian puji. Alhamdulillah telah selesai, dan juga kita telah berkongsi berkenaan dengan kalimah. Ada kalimah alif al ataupun alif lam pada perkataan alhamdu, dan juga kalimah lam pada perkataan lillah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan cuba tengok kita akan berkongsi pula berkenaan dengan hukum, yakni hukum menyebut alhamdulillah ataupun hukum hamdalah. Maka bagi hukum hamdalah ataupun menyebut lafaz alhamdulillah ini, hukumnya ada 4 sebagaimana ditulis ataupun diberitahu diajar oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Dianya ada 4. Yang pertama hukumnya wajib. Wajib menyebut ataupun membaca lafaz alhamdulillah ataupun memuji Allah Ta'ala. Bilakah wajib memuji Allah Ta'ala ini? Iaitu wajibnya ketika membaca Fatihah di dalam solat. Itu dia, wajib kita puji Allah Ta'ala. Maka tempat wajibnya ialah ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam solat, dalam sembahyang. Oleh kerana kita tahu bahawasanya Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun solat mengikut pendapat jamhur ulamanya, maka kita wajiblah membaca Fatihah di dalam solat. Maka di situlah tempatnya wajib kita memuji Allah Ta'ala dengan membaca lafaz alhamdulillah. Di situ. Kemudian yang keduanya, hukum membaca Fatihah ini sunat. Sunat membaca hukum memuji ataupun hukum membaca alhamdulillah ini sunat yang keduanya. Maka tempat sunat kita membaca alhamdulillah ataupun kita memuji Allah Ta'ala ini ialah pada perkara-perkara yang harus kita kerjakan. Asalnya perkara tersebut adalah harus hukumnya. Itu dia. Contoh seperti kita kata kita melakukan pekerjaan yang harus, seperti kita kerja mencari nafkah, mencari makan. Maka hukum dari segi hukum asalnya pekerjaan tersebut adalah harus. Tidak wajib, tidak sunat.
Jadi pekerjaan ini boleh menjadi sunat apabila kita meniatkannya. Kita niat untuk membantu, menolong dalam ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Contohnya, kita niat dalam hati kita mencari nafkah ini supaya dengan adanya nafkah, adanya perbelanjaan, boleh membantu kita dalam ibadat, boleh menguatkan, boleh kita mencari makanan untuk menguatkan tubuh badan bagi mengerjakan ibadat, boleh kita mencari pakaian untuk menutup aurat. Itulah. Maka kalau kita niat sebegitu, maka kerja kita akan menjadi sunat. Begitu juga contoh lain, kita tengok pada masalah makan, minum. Hukum asalnya harus memakan makanan, meminum minuman yang diharuskan pada syarak ini, hukum asalnya harus. Namun boleh menjadi sunat apabila kita meniatkannya untuk membantu dalam ibadat. Contohnya untuk menguatkan tubuh badan supaya kita dapat menunaikan ibadat dengan sempurna, menyihatkan tubuh badan supaya kita dapat tunaikan ibadat dengan sempurna, dengan lengkap. Itu dia. Kalau kita niat sebegitu, insya-Allah makan kita tu menjadi sunat dan menjadi ibadat dan mendapat ganjaran pahala. Begitulah perkara-perkara sunat lain seperti bersukan, perkara-perkara harus lain, bersukan dan apa sahaja aktiviti kita. Seandainya kita niatkan aktiviti kita yang harus, kalau kita niatkan untuk membantu ibadat dalam ibadat kita kepada Allah Ta'ala, maka ianya boleh menjadi sunat. Maka di sinilah tempatnya disunatkan kita membaca Alhamdulillah ataupun memuji Allah Ta'ala. Misalnya dalam kita bekerja mencari nafkah dan kita dapat apa yang kita dapat hasilnya. Usaha ikhtiar kita mencari nafkah itu, kita dapat hasilnya. Maka di situ kita sunatlah menyebut Alhamdulillah, tanda memuji kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiganya, hukum kita memuji Allah Ta'ala ni haram. Yakni kita memuji Allah Ta'ala selepas kita melakukan perkara-perkara haram. Seperti selepas kita mendapat hasil atau curian yang kita curi, dapat dia, kita sebut Alhamdulillah. Ataupun selepas kita meminum arak, kita menyebut Alhamdulillah. Ataupun selepas kita mendapat wang judi, wang hasil judi melalui nombor ekor misalnya, maka kita menyebut Alhamdulillah. Maka di situ tempat-tempat yang haram kita memuji Allah Ta'ala ataupun menyebut Alhamdulillah. Kemudian ketiganya makruh. Makruh ni ialah kita memuji Allah Ta'ala pada tempat yang, pada perkara-perkara yang makruh kita lakukan. Contohnya selepas kita memakan makanan yang berbau busuk. Lepas tu kita pun sendawa, katakanlah sendawa, maka kita menyebut ataupun kita memuji Allah Ta'ala, kita kata Alhamdulillah. Maka hukumnya adalah makruh di situ. Itu hukum puji. Kemudian berhubung kait dengan hukum memuji ni juga, keluarlah hukum puji yang dilarang dan puji yang disuruh. Lazim daripada hukum pembicaraan kita berkenaan dengan hukum memuji, maka akan keluarlah hukum hukum puji ataupun memuji yang dilarang. Disebut dalam tengah-tengah kitabnya ada 6. Ini dia boleh puji-pujian yang dilarang ini kalau kita lakukan juga, maka dia boleh memudaratkan si pemuji dan orang yang dipuji. Maka puji yang dilarang ini khususnya
puji makhluk sesama makhluk. Walaupun begitu, dalam memuji ni kadang-kadang kita digalakkan oleh syarak. Contohnya kita memuji apa itu kanak-kanak. Kita memuji budak. Contoh kita memuji anak murid kita yang rajin bekerja. Di situ digalakkan kita memuji kerana nak memotivasikan mereka lah supaya lebih rajin dalam bekerja, dalam belajar dan sebagainya. Namun banyak tempat juga puji ini dilarang, iaitu disebutnya dalam kitab Ihya Ulumuddin 6 tempat dilarang kita memuji kerana ia boleh memberi kerosakan. Dia boleh bahayanya puji. Bukan 6 tempat memuji, ini bahayanya puji ini. Puji yang dilarang ini bahayanya kerana dia boleh memberi kerosakan. Jadi puji-puji yang antara puji yang dilarangnya, kita puji berlebihan, berbohong dalam memuji. Kita nak menunjuk-nunjuk kepada orang dalam pujian kita. Di antara contohnya kita lihat di sini keburukan yang dapat hasil daripada puji yang dilarang, iaitu yang pertama, keburukan ini dapat kepada orang yang memuji ataupun pemuji. Seseorang yang memuji itu boleh menyebabkan melampau dalam pujian dia. Maknanya seseorang yang memuji ni kan dia akan biasanya dia akan memuji seseorang dalam keadaan melampau. Apa maksud melampau? Yakni dia puji seseorang yang orang tersebut tidak buat perkara itu, tapi dia puji kerana mungkinlah dia mengharapkan sesuatu. Kata puji ada udang di sebalik mi. Jadi puji lagu ni dia boleh memudaratkan kepada pemuji kerana puji tersebut adalah puji bohong, puji pelawak. Orang tersebut tidak melakukan kebaikan sebagaimana kita sebut, tetapi kita muji, kita mengatakan bahawa orang tersebut telah membuat satu kebaikan yang kita sebut. Hakikatnya dia tidak buat. Maka puji itu puji bohong, dan puji ini akan memudaratkan pemuji. Belawak ni berdosa, berbohong ini berdosa. Yang keduanya, keburukan orang yang memuji ni, yang memuji terlampau memuji ini, dia akan membawa sifat riak kepada pemuji itu. Sifat menunjuk-nunjuk. Luar dia menunjuk-nunjuk kepada orang yang dia puji bahawa tetapi hatinya tidak sebagaimana yang disebut, yang dikata di mulut. Hanya manis di mulut tapi pahit di hati. Di sinilah dia akan timbul, si pemuji itu timbullah pada dirinya sifat munafik. Mulut dia puji, demo bagus, kita dalam hati dia kutuk. Dia hentam dalam hati dia. Macam-macam berkata maka ini mudarat kepada pemuji, iaitu pemuji tersebut telah bersifat dengan sifat munafik. Luar dia menunjuk kepada orang yang dipuji bahawasanya dia ni memuji, demo ni juru, demo ni baik, demo ni alim, tapi dalam hati dia menyumpah. Dia berkata dia bersangka jahat, dia dengki. Maka orang lagi ni orang munafik. Cakap tak serupa, tak serupa ingat, tak serupa bikin, orang kata. Yang ketiganya, bahaya sangat kita memuji seorang ini secara berlebih-lebihan kerana kita tidak mengetahui hakikat sebenar. Kita tidak. Contohlah kita kata kita mengenali seseorang.
Tetapi sebenarnya kita tidak mengenali secara menyeluruh. Nah, usahkan orang lain, pasangan hidup kita pun yang kita tidur sebantal sebenarnya kita tidak kenal. Tidak kenal 100%, tidak kenal secara mutlak, secara sempurna, secara lengkap. Walaupun dia hanya pasangan hidup kita yang tidur sebantal dengan kita. Utamanya bab hati, bab perasaan. Itu dia. Maka dalam kita memuji, kita jangan berlebih-lebihan dalam memuji. Kerana apa yang kita puji itu mungkin tidak terdapat kebaikan yang dia buat, yang kita puji itu mungkin tidak terdapat kepada diri dia. Kenapa? Kerana kita tidak dapat melihat semua perkara pada diri seseorang. Contoh, sifat-sifat hati, wara', zuhud, takwa dan sebagainya. Sifat ini kalaulah kita tidak orang yang dianugerahkan kasyaf oleh Allah Ta'ala, kita tidak akan nampak pada seseorang walaupun orang tersebut tak merupakan pasangan hidup kita. Maka kita nak puji biarlah pasti. Biarlah pasti yang kita nampak, yang kita tahu di hadapan kita. Kalau tidak, dia menjadi mudarat. Dia juga boleh membawa kepada puji yang bohong di sisi Allah Ta'ala. Yang keempatnya, mudaratnya pada orang yang memuji ini, bila dia memuji berlebihan, iaitu bila dia memuji orang-orang zalim, orang-orang fasik. Dia puji orang jahat. Bahayanya kita memuji orang fasik ataupun orang zalim yang dalam keadaan puji yang berlebihan menyebabkan mereka ini berasa suka, berasa gembira dengan kezaliman, dengan kefasikan mereka, dan menyebabkan mereka senang hati berkekalan dengan kefasikan dan kezaliman. Tengoklah nak puji. Tidak salah kita memuji orang fasik, orang zalim ketika mereka membuat kebaikan. Jangan setiap masa kita puji. Mereka mengerjakan kejahatan, kita kena tegur. Mereka mengerjakan kebaikan, kita dituntut memuji. Kemudian dua keburukan, kalau kita memuji secara berlebihan ini, dua keburukan kepada orang yang dipuji. Biasanya kalau kita puji berlebihan, dua keburukan ini berlaku kepada orang yang dipuji, iaitu sifat ujub, sifat perasan, sifat takabur. Berasa lebih lah. Orang duk puji seseorang, maka ini bahaya. Bahaya ni. Dia boleh menyebabkan seseorang itu hancur, hidup dalam sifat mazmumah. Ada ujub, takabur. Yang keduanya, bahayanya pujian yang berlebihan ini kepada orang yang dipuji, dia berasa sudah berpuas hati dengan apa yang dia buat, apa kebaikan yang dia buat. Dia sudah berpuas hati dengan kebaikan yang sedang dia lakukan. Dia rasa cukup dah. Dia rasa pandai dah. Maka bahayanya sebegini. Jadi berkuranglah. Orang kata tak sungguhlah dia pun dah buat amal kebajikan. Kerana dia buat sebanyak tu, orang puji dah dia. Jadi kuranglah dia pun sungguh buat amal. Mungkin banyak dah ke amalan dia. Ini biasanya kita contohnya dalam bab berderma, kita kata sedekah. Seseorang bersedekah, kita pun duk puji dia, lah banyaknya demo sedekah. Jadi bila kita kata banyaknya demo sedekah, jadi dia pun kata banyak dah aku sedekah. Dia dalam hati dia.
Okay, mari lagu tu, mari sebegitu dah rasa banyak dah aku sedekah. Semula selepas ada tu dia pun kurangkanlah bersedekah. Nah, itu bahaya juga kepada diri orang yang dipuji. Itu dia. Inilah beberapa perkara yang impak daripada puji yang berlebihan. Dia ada 6 keburukan dia, 4 kepada pemuji dan 2 kepada orang yang dipuji. Maka dalam kesimpulan yang kita dapat buat di sini ialah kita rujuk kepada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim berkenaan dengan puji yang berlebihan ini. Nabi ada sebut dalam hadisnya, waihaka qata'ta aunuka sahibika miraran idza kana ahadukum madihan sahibahu la mahalata falyaku asib fulanan wallahu hasibuh wala uzakki 'ala Allah ahada. Ni hadis ni menggambarkan pujian-pujian yang berlebihan. Jadi hadis ni menceritakan bahayanya puji yang berlebihan. Maksudnya celakalah kamu. Kamu telah memotong leher sahabatmu. Kamu telah memotong leher sahabatmu. Sekiranya salah seorang daripada kamu semua ingin memuji sahabatnya sekalipun, hendaklah dia mengucapkan, aku menyangka pulang sedemikian dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menghitungnya, dan aku sama sekali tidak memuji seorang pun mengatasi Allah Taala. Ni kita ingat puji orang ni bahaya. Tak. Mana bahayanya? Tadilah ini tepat sebagaimana disebut tadi. Kita puji manusia pun pujilah, kata jangan berlebihan, jangan berbohong. Itu dia. Dia tak buat pun kita puji, tak buat kebaikan tapi kita puji. Ini bahaya dah. Jadi cukup setakat tu untuk pagi ni. Wallahu a'lam wa ilaihil marji'u wal ma'ab.